Masyarakat Muslim India membentuk 13% umat Islam Singapura. Pendatang India mula memasuki Singapura sejak ia menjadi pusat perdagangan penjajah British. Berawal sebagai pendatang atau pedagang, masyarakat Muslim India kemudian mula menetap di sini. Cerita mereka kelihatan daripada masjid-masjid yang diasaskan masyarakat tersebut seperti Masjid Malabar ini. Sudah 3 Ramadan, masjid ini sepi di malam hari. Tiada laungan ayat-ayat suci yang mengiringi solat tarawih. Menjelang hari-hari terakhir Ramadan tahun ini, Masjid Malabar kembali meriah. Malabar yang orang dekat Singapura, dia orang datang dari Kerala. So, dia orang datang dekat sini, dia hendak meniaga. Maka itu tidak hairanlah Masjid Kaum Malabar terletak di pinggir Kampung Glam, kawasan perniagaan yang telah wujud sejak dahulu kala. Dia kemarin datang sini semua meniaga banyak, kedai-kedai banyak, ada provision, ada ini kopi punya kedai ada jual itu kain punya ada, macam-macam ada. Jika Masjid Biru Malabar terletak di pinggir kota, ada satu lagi masjid warisan masyarakat India yang terletak di tengah-tengah kawasan CBD. Al-Abra namanya. Di masjid yang terletak di Teluk Air Street ini sedang berlangsung acara maulid. Masjid Al-Abra merupakan satu-satunya masjid yang mengadakan maulud pada 17 Ramadan. Sambutan ini dikenali sebagai Maulid Badar. Diadakan untuk memperingati peperangan Badar. They want to show the respect and love for the companions of Prophet who actually sacrificed and they are dedicated their life to establish peace. So that event happened on 17th of Ramadan. Masjid Al-Abra diasaskan kaum pendatang dari selatan India, bangsa Chulia dan Tamil Nadu. Awal sejarah Singapura menunjukkan ramai orang Chulia menetap di kawasan Teluk Air sejurus mendarat di kota ini. Actually, in front of this mosque was a water. When they migrated from India, they landed here. Telokaya is the stop. This is where they stop, and then they settled down here in this area. So they need place of worship. Dua masjid berbeza yang diasaskan masyarakat India. Masyarakat Malabar bertutur dalam bahasa Malayalam. Orang Chulia pula berbahasa Tamil. Al-Abra yang dibangunkan orang Chulia ialah di antara masjid tertua Singapura. Terbina pada tahun 1827. Awalnya ia dikenali sebagai Kucu Palia atau Masjid Pondok. The main issues they have at that time is religious education. So they actually migrated from faraway place, and what they need now is how to do salat, how to read Quran. So the imams then focus more on teaching Quran, how to read Quran. Pendidikan Islam juga amat dititik beratkan Masjid Malabar sejak awal pembangunannya. Selepas menjalani peningkatan menilai $6 juta, kelas-kelas agama dapat dijalankan dengan lebih selesa. Previously, we had limitations. Firstly, we didn't have dedicated classrooms. The challenges for students, mainly the voice, the sound comes from the other class. Now our classrooms are very beautiful and it has a very good infrastructure. So all very nice and new chairs and tables, and also the room is air-con. Students can learn comfortably and easily. Masjid Malabar kini tampil lebih moden. Ia dilengkapi dengan lift yang mengeluarkan suara dalam bahasa Malayalam, bahasa kaum Malabar. Pembukaan semula Masjid Malabar menjelang 10 malam terakhir bulan Ramadan memang dinanti-nantikan pengerusinya Usman Abdullah. There is one class door can open. In the COVID 2 years it took the health problem. Then kita kena
delay the thing. And furthermore, kita tak dapat orang kerja ini, contractors mau dapat orang kerja dari foreign country, susah mau masuk dalam pasal COVID. So that was the one thing delay because manpower is very short. Kenaikan taraf Masjid Malabar adalah hasil titik peluh kaumnya bergotong royong menyumbang serta memakmurkan masjid. Orang semua tak sembayang, dia tak datang sini macam hari Jumaat. Dia orang pergi cari duit, ini Malbari semua kerja ini wang dia pungut. Dia orang kerja kuat juga angkat ini duit kasih dengan kita punya masjid, bikin ini masjid lah. Haji Sulaiman ialah salah seorang jemaah Masjid Malabar. Dia juga memiliki kedai sarbat di pusat makanan Eunos Crescent. Sewaktu kerja-kerja mengumpul dana untuk Masjid Malabar, beliau dapatkan sumbangan dari para peniaga di sekitar kawasan Eunos dan timur Singapura. Jadi kita coalition kita sama komiti punya orang, 1-2 orang, sama 3-4 orang, kita satu kali jalan lah. Semua kedai kita pergi, minta aja, okey, dia orang kasih duit juga. Ini semua. Ini Augang, Paya Lebar, ini semua area, Marine Bridge, ini semua tempat kita juga. Sehingga hari ini, Masjid Malabar mempunyai sokongan padu dari masyarakatnya. Ia mempunyai ramai sukarelawan. Di rumah Haji Sulaiman pula, anak-anaknya sedang sibuk menyiapkan juada tradisional Malabar untuk diberikan kepada para jemaah sempena pembukaan semula Masjid Malabar. Bubur Malabar we do to celebrate special occasion. Roti beras is actually my father punya favourite dish lah. Paisam usually memang kita buat for Nifsul Saban for Malabar Mosque. But today upon special request kita buatlah untuk Malabar punya opening as well. Sekiranya Masjid Malabar mempunyai sokongan relawan yang ramai, tidak pula di Masjid Al-Abrar. Lokasinya di tengah-tengah kawasan CBD menyukarkan usaha masjid untuk mendapatkan relawan yang tetap. Because of our location, because we are in CBD area, so our volunteers are actually from nearby offices. Okay, we don't have nearby houses, so we have nearby offices. When they move, when they look for another job, or when the offices move, then we have to look for another volunteer. So it is challenging to have some permanent ones. Muhammad Yaziz Muhammad Eunos adalah di antara segelintir orang kuat Masjid Al-Abrar. Tadi yang saya bergegas untuk bungkusan tu semua adalah samosa. Itu ada last minute daripada sumbangan yang ada orang sponsor lah. Sudah 2 tahun Yaziz berkhidmat di Masjid Al-Abrar secara sukarela. Bapa kepada 3 orang anak ini menjaga kebersihan masjid dan sempena Ramadan mengagih-agihkan juada berbuka. Pejabatnya yang berdekatan memudahkan lagi untuk Yaziz berkhidmat. Pekerjaan saya berdekatan di masjid sini. Jadi memang sudah jadi saya punya rutin lah kan. Saya pergi singgah ke masjid pada awalnya melakukan solat lah kan, dan lepas tu baru ada peluang untuk jadi sukarelawan, saya besar hati untuk memberi bantuan lah. Azan maghrib bergema menandakan waktu berbuka. Haji Sulaiman dan keluarga mengagih-agihkan juada di Masjid Malabar. Juada yang dibuat di rumah diberikan kepada jemaah satu persatu untuk dinikmati di rumah kerana mereka tidak dibenarkan makan di masjid buat masa ini. We always believe in doing things together, gotong royong, helping one another, especially in the blessed month of Ramadan. So now with the opening of the mosque, we put the family together, get together lah as a family to do our little bit for the Malabar Mosque to celebrate the opening of the mosque. Masjid Malabar dan Al-Abrar dibangunkan satu masyarakat yang berhijrah ke sini mencari kehidupan baru. Masjid menjadi pusat kerohanian, pendidikan serta tempat anggota masyarakat bertemu. Seiringan waktu, masyarakat Muslim India turut menjadi bahagian yang merencamkan identiti Islam Kota Singa ini.
hidup ini jangan berkira. Ungkapan itu sering kita dengar. Namun dalam konteks jaga makan, jaga badan, kadang-kala kita harus berkira. Iaitu mengira kalori. Bagaimana agaknya cara terbaik untuk mengira kalori dan apa pula manfaatnya? Ikuti paparan Rahmat Ramadan seterusnya. 200 gram daun salad 30 kalori. Sekeping balutan tortilla 100 kalori. 100 gram kepingan daging ayam 100 kalori. Jumlah 230 kalori. Nuraini Abdullah, 27 tahun, amat mengira orangnya. Mengira kalori dalam kandungan makanan. Calorie counting ini kan saya akan memastikan saya mengambil karbohidrat dan also protein dan macam fiber gitulah. So that part is really important for us. Kita dapat memastikan kita mempunyai enough nutrients yang boleh mencukupi dalam badan kita. So bila kita nak berpuasa tu kita ada energy to withstand throughout the day lah. Kini terdapat pelbagai aplikasi yang boleh membantu seseorang mengira pengambilan kalori. Aini menggunakan aplikasi MyFitnessPal. Dia akan berikan calorie counting yang is a goal for you to achieve. Okay, then after that, it will be a food diary where you akan letak apa yang you makan bila breakfast, lunch ataupun dinner. Third, roti bakar. So roti bakar with scrambled egg lah. So for breakfast tu saya dah makan 399 calories. Dan in total kan on Wednesday saya telah makan 1649 calories. Yeah. So from there my goal is to get 1500. So bila kita dah calculate tu saya terlebih sikit lah. Then dari situ pada esok hari saya akan control a little bit more so that I'll be more aware of my calorie intake. Amalan mengira kalori hari ini semakin popular terutama di kalangan orang muda. Namun kira sahaja tidak mencukupi jika tidak dipadankan dengan senaman. Maka itu golongan wanita yang amat mengira ini sering berkumpul di Masjid Kasim. Tujuannya mengongsi amalan mengira kalori serta bersenam. Sesi ini adalah lain pada yang lain kerana ini lebih khusus kepada belia muslimah dan senaman-senaman yang diajarkan ialah khusus untuk tubuh wanita. Bila saya bersenam seorang, saya tak rasa yang efektif. Tapi kalau saya bersenam dengan Aini, saya tahu mana saya salah atau mana saya harus buat yang betul. Jadi ia amat membantu saya untuk menjadi buat exercise tu dengan benar lah. KHIIT adalah sesi latihan jasmani di Masjid Kasim yang dilakukan mengikut tahap kecergasan dan kemampuan peserta. Aini ialah pelatih yang mengendalikan program khusus untuk muslimah ini. Daripada the youth just watching on the video itself, dari sini kan bila diorang datang tu saya dapat melihat diorang punya posture lah dan juga akan mengarah diorang secara peribadi mengikut kemampuan mereka. Kebaikan membuat exercise yang to their own limit kan, so it allows them to lower the risk of them getting injured, and then secondly also it allows individual to mencapai their goals lah. Amalan mengira kalori turut diterapkan dalam aktiviti KHIIT. Para peserta berbuka dengan makanan yang lebih sihat seperti sandwich. Dia nampak that the amount of calories that is for Subway lah. Apa jua amalan pemakanan yang dilakukan, ia tidak boleh dibuat secara keterlaluan. Ini boleh memudaratkan kesihatan. Konsep calorie counting ni baik untuk mereka yang mula sedang berjinak-jinak untuk mengurangkan berat badan. Jadi ia menimbulkan kesedaran mengenai apakah makanan sukatan yang kita perlu ambil. Dengan ada konsep ini, senang untuk mereka yang mungkin tidak tahu mempunyai pengetahuan mengenai nak kurangkan berat badan untuk memulakan usaha mereka.
Lantaran itu, diet pemakanan yang mengutamakan khasiat daripada kalori lebih berkesan untuk jangka masa yang panjang. Jadi kalau kita lihat kalori 100 kalori coklat low fat. Kalau kita banding dengan 100 kalori setengah daripada avocado. Yang mana satu yang kita pilih? Kita pasti pilih avocado kerana dia bahan yang asli dan akan memberi badan kita khasiat dan baik untuk badan kita. Anda harus juga belajar dari kadar nutrisi, kadar zat, kadar khasiat daripada pemakanan. Apabila tiba Aidilfitri minggu depan, ramai di antara kita akan sibuk melawat dan beramah mesra dengan sanak saudara. Tidak ada masa untuk membuka aplikasi untuk mengira kalori. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan pemakanan yang sihat sepanjang perayaan nanti? Kebanyakan kalori itu datang dari kuah. Seperti lodeh. Lodeh boleh makan. Tapi kita jangan hirup kuah dia lah. Jadi mungkin kita ambil tahu dia, kita ambil tempe dia, kita ambil sayur-sayuran, ambil telurnya. Berkhasiat. Lodeh juga. Kita kurangkan mungkin dari segi lontongnya, daripada nasinya yang mungkin kadar gula tinggi. Jadi kalau kita buat demikian, kita boleh enjoy atau kita boleh nikmati hari raya tanpa khawatir bahawa lepas raya nanti berat badan akan naik 2 kali ganda. Kita kini berada di ambang Aidilfitri. Pasti di musim perayaan ini pelbagai jualan tersedia. Begitu juga minuman. Mungkin ada baiknya juga jika saya menjadi lebih mengira dengan jumlah kalori yang saya ambil. Terima kasih. Beberapa hari lagi saja Syawal bakal tiba. Ada di antara kita yang masih lagi mencari kuih muih serta keperluan hari raya. Rahmat Ramadan menjenguk biskut-biskut serta fashion yang menjadi pilihan pada Aidilfitri kali ini. Sebanyak 240,000 ruang solat disediakan sempena solat Aidilfitri kali ini, iaitu tambahan sekitar 16% berbanding tahun lalu. Masjid-masjid kami sedang sibuk memastikan jemaah dapat solat hari raya dengan selamat dan selesa. Ini dengan 68 masjid menawarkan sehingga 3 sesi solat selain kumpulan-kumpulan karya yang kembali menganjurkan sesi solat Aidilfitri. Ruang solat bagi jemaah muslimah juga disediakan di 61 masjid. Selain masjid, kami akan sediakan 20 ruang solat tambahan di taman perumahan untuk menampung permintaan tinggi untuk warga emas dan mereka yang mempunyai mobiliti terhad. Namun sedang Singapura menghadapi lonjakan kes penularan COVID-19, Mufti Negara menekankan betapa pentingnya setiap individu menjaga keselamatan sesama jemaah seperti sewaktu pandemik COVID-19. Beliau menasihati masyarakat Muslim tempatan agar membuat perancangan awal demi mengelak kesesakan. Saya menyeru masyarakat Islam di Singapura dalam membuat perancangan untuk menunaikan solat hari raya dan kita mengamalkan tanggungjawab bersama. Solat hari raya merupakan satu ibadat sunat yang amat mulia dan penting dalam agama, tapi pada masa yang sama nilai-nilai seperti mengelakkan kemudaratan pada orang lain, menjaga kesejahteraan semua adalah juga nilai-nilai yang sangat-sangat asas dan penting dalam agama kita. Hanya 5 masjid memerlukan jemaah buat tempahan bagi sesi solat pertama, termasuk Masjid Darul Ghufran dan Masjid Yusof Ishak. Dalam pada itu, MUIZ dan Kementerian Tenaga Manusia sedang bekerjasama dengan para pengendali dormitori pekerja hijrahan untuk menganjurkan sesi solat Aidilfitri di dormitori atau pusat rekreasi. Dengan bulan Ramadan kian hampir melabuh tirainya, persiapan untuk menyambut hari raya yang bakal menjelang pula kini menjadi semakin rancak. Antara yang menjadi kewajipan adalah kuih raya. Di Singapura, kuih hari raya versi lebih sihat semakin mendapat sambutan tahun ini. Biskut ini misalnya kelihatan seperti biskut coklat chip biasa. Namun, ia lebih sihat dan sesuai dinikmati mereka yang menghidap penyakit darah tinggi dan kencing manis. Biskut yang lebih rendah gula tersebut mula ditawarkan Simply Delight sedekat lalu. Permintaannya meningkat setiap tahun sehinggalah mencecah 70% tahun ini. Kami cuba untuk mengguna bahan yang terbaik seperti low GI sugar,
mentega vegetarian dan juga kami tiada trans fat di kami punya kuih muih. Tart nanas dan kuih gulung yang ditawarkan Delcy Desserts dan Cakes pula bebas kolesterol. Kesemua biskut hari raya buatannya juga dihantar ke makmal untuk diuji. Ini demi memastikan ia sesuai dimakan para pesakit kencing manis. When we do our R&D, we always make sure that taste is our priority. Besides not using eggs and dairy, we use like apple sauce, which is high in fiber, to sweeten the products as well. We use a lot of flaxseed, chia seed, oats flour to replace some of the key ingredients in cookie making. Dengan lebih banyak pilihan kuih lebih sihat di pasaran, pastinya orang ramai tidak perlu terlalu memikirkan akibatnya apabila menikmatinya nanti. Selain kuih, pelbagai trend fashion baju Melayu turut menjadi perhatian menjelang Lebaran setiap tahun. Selain gaya, kali ini keselesaan pakaian juga diutamakan agar busana yang dihasilkan sesuai dipakai pada bila-bila masa. Saya selalu fikirkan macam mana nak menggunakan baju raya selepas Hari Raya. So that's why I decided that saya nak mempromosikan baju kurung and oversized baju-baju labur that can be 365 days raya ready. Boleh casual, boleh formal, for any event lah. Tak semestinya hanya untuk Hari Raya. Mereka jenama Kafia ini mendapat idea tersebut bagi mengelak pembaziran baju raya jika digunakan hanya sekali-sekala sahaja. Butik Kafia ini menggabungkan gaya jalanan atau street style moden dengan baju Melayu tradisional yang disesuaikan dengan gaya fashion Jepun dan Korea. Keselesaan pakaian turut dititik beratkan seorang lagi pereka baju tempatan. Baju bercorak batik ini diperbuat daripada kain satin yang lebih selesa dan tidak panas. Dipadankan dengan potongan moden yang lebih labuh, ia diharap dapat memikat para pelanggan muda. Ramai mengatakan bahawa batik itu kuno dan batik itu old school, old fashion, ya kan? Jadi dengan itu kami bertekad untuk mengeluarkan lebih fashionable punya pakaian. Anak-anak muda di Singapura ini lebih menyukai produk-produk batik kini. Menjelang 1 Syawal, kedua-dua pereka fashion ini berharap koleksi Aidilfitri mereka tahun ini berjaya menepati cita rasa para pengguna. Rahmat Ramadan melabuhkan tirainya malam ini. Tetapi bersama Detik minggu depan kerana kita ingin beraya bersama anda dalam Detik Raya. Saya Fariza Abdul Aziz mengundurkan diri dengan ucapan selamat menyambut Aidilfitri.